Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Apa khabar? Baik tak macam penat je. Ada kelas lagi ke? Ke baru lepas kelas? Ke belum makan? Dah makan dah. Okey. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis Puan Rafidah, Dr. Dah tak ada Tak usah. Dr. Nafisah mana? Oh ya, tak nampak. Sorry. Okey, apa nak cakap dah. Okey, pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi peluang untuk memberi taklimat ini, Andy-grad, nilai diri graduan. Sebelum tu saya mengucapkan tahniah kepada saudara-saudari. Saya tak ada peluang bagi ucap tahniah kerana berjaya masuk menjadi part of our ahli fakulti lah. Walaupun sebagai pelajar kan kita masih menjadi kata warga UKM dan warga FEP. Jadi apa yang saya nak bentangkan atau kongsikan dengan kamu adalah berkenaan dengan satu sistem yang kita bentuk, kita perbincangan dia dah lama berlaku. Ketika saya timbalan dekan dahulu. Sekarang saya dah bukan timbalan dekan lagi dah. Dari tahun 2000 berapa Puan Rafidah? 2016. Dah lama. Dan dia melalui proses yang agak panjang lah sehingga ianya selesai pada tahun ini. Apabila kita dah complete membentuk apa yang kita panggil satu kaedah yang kita gunakan untuk menilai the soft part of our student. Maksudnya, by the time you graduate, at the end of third year or fourth year your study dekat UKM, awak telah mempunyai satu nilai diri yang kita kata boleh reflect you are from FEP UKM. Dan kita yang pertama sekali membuat satu sistem yang sebegini, very structured program yang kita bina, kita bentuk mengambil masa yang panjang tadi, berapa tahun, 7 tahun untuk sampai ke tahap ini, dan awak semua patut berbangga kerana adalah insan yang terpilih untuk nanti akan first batch yang akan kita lahirkan yang menggunakan ataupun yang berdasarkan kepada satu sistem yang kita panggil nilai diri, which is nilai diri ni ada value. What value yang you bring, yang you dapat daripada program yang awak ikuti di peringkat sarjana muda, sama ada dalam program perakaunan ke, pentadbiran perniagaan ke, ekonomi ke, keusahawanan ke, walaupun program berbeza tetapi value yang ada pada pelajar kita ni ataupun graduan kita adalah mempunyai satu nilai value yang hampir kurang sama. Dan kalau hopefully lah kita harap bila kamu pergi interview, orang akan dapat bezakan pelajar-pelajar UKM, FEP UKM dengan pelajar-pelajar yang lain. Okey. Macam mana nak gerak? Ada remote. Okey. So program ini merupakan objektif program ini adalah kita bentuk untuk menghasilkan mahasiswa Fakulti Ekonomi dan Pengurusan yang selaras dengan salah satu agenda besar UKM yang perlu dicapai oleh warga UKM di dalam yang mana kita rujuk kepada teras UKM. Kamu dalam masa minggu 3M hari tu dimaklumkan tentang teras ni. Ada kan? Watan you tahu kan? So that is value yang di peringkat UKM nak wujudkan supaya agenda kebolehpasaran graduan ni merupakan agenda utama UKM. Salah satu agenda, ada dua je agenda, dan kebolehpasaran graduan adalah salah satu agenda. So nilai diri graduan yang kita nak menghasilkan ini adalah dengan matlamat dia adalah untuk menghasilkan graduan yang mempunyai
nilai yang boleh attract, meningkatkan kebolehpasaran para graduan FEP UKM. Ya. Dan saya dah kongsikan sistem yang kita bentuk ni kepada TNC kerana di peringkat UKM mereka baru nak gunakan kaedah yang sama. Mereka sedang membentuk, tapi kita dah selesai dah. So kita dah tunjukkan program ini. Mungkin mereka berminat, saya tak sure sebab katanya akan dipanggil kan wakil daripada fakulti untuk duduk turut serta dalam dengan jawatan kuasa tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang similar dengan apa yang kita ada. Okey. Inilah teras yang dikongsikan dengan kamu ketika minggu orientasi minggu 3M. Dan kalau kita lihat ada PowerPoint, pointer apa? Tak ada laser. Kalau awak lihat yang di bawah ni, ada dua perkara utama, agenda utama di peringkat UKM yang akan diberi perhatian. Yang pertama, penjanaan pendapatan itu adalah salah satu agenda utama UKM. Kita tahu universiti, public university ni kita depend on government kan untuk memberi dana supaya universiti boleh beroperasi. Tetapi dana yang diallocatekan oleh kerajaan, kalau awak lihat bajet kan, setiap tahun akan ada bajet. Bajet tahun ini dah lepas. Jadi peruntukan yang diberikan kepada pendidikan, kepada universiti dan sekolah dan sebagainya agak tinggi. Pada masa yang sama, kita juga di peringkat universiti dan di peringkat fakulti harus membuat satu penjanaan. Ada penjanaan, bukan saja bergantung kepada kerajaan tetapi juga universiti kena generate income sendiri. Supaya income tersebut akan digunakan untuk membayar gaji pensyarah, gaji kaki tangan. Untuk ni, dewan yang kita buat ni adalah daripada punca penjanaan fakulti. Kita tak bergantung kepada kerajaan lah untuk baiki dewan kuliah dan sebagainya. Tetapi item yang kedua tu adalah isu kebolehpasaran graduan. Kita menerima pelajar ramai masuk, tetapi adakah pelajar kita ni bila dia habis 3 tahun atau 4 tahun pengajian, mereka akan diserap oleh majikan. Sebab ada pelajar yang biasanya setiap tahun bila nak convocation, kita akan buat tracer study, kita akan survey mereka yang sedang graduate ni, kita akan survey sama ada mereka dah bekerja ataupun masih belum dapat pekerjaan, masih menganggur ataupun mereka melanjutkan pengajian. Kan ada possibility di situ kan. Jadi salah satu perkara yang menjadi concern kita adalah kebolehpasaran graduan. Dan untuk makluman, kalau dahulu tahun 2016, 2017 ketika saya jadi Timbalan Dekan tu, employability pelajar-pelajar kita agak tinggi, among yang paling tinggi di UKM ini. Kecuali doktor, medical tu dia orang sebab memang compulsory dia akan pergi ke dia kena buat houseman kan, kena praktis. Sama juga dengan cikgu, kawan-kawan awak farmasi dan sebagainya. Tetapi kita tak melalui proses compulsory macam mereka. Tapi pelajar-pelajar kita adalah antara yang top dari segi employability. Tetapi sekarang ni sudah jatuh. Kita yang paling corot. Kita tak tahulah sama ada pelajar-pelajar kita, graduan kita tu mengisi mengisi survey tersebut atau tidak. Sebenarnya untuk mereka yang nak graduate ni, mereka bila mereka nak lapor di daftar dalam sistem, mereka kena buat survey tersebut. Jadi mungkin mereka ni tidak mengisi maklumat dengan tepat yang menyebabkan employability rate pelajar-pelajar FEP paling rendah. Paling rendah sangat. Tak pernah kita capai that level. Dulu kalau program accounting dekat 70-80%. 80%, 90%. But now accounting yang paling corot. Itu pun lagi pelik lah. Antara tu. Itu hopefully you all nanti bila awak graduate nanti nak convocation tu, isilah maklumat tersebut. So that dia reflect betul-betul angka kebolehpasaran pelajar graduan kita tu.
Okay. So dengan adanya Andy-Grad ni, kita cuba untuk menyelesaikan isu kebolehpasaran graduan kita, dan itu setelah awak melalui proses yang ada di dalam UKM ni. Dan ada ciri-ciri kita di situ. Ada 5 kebitaraan, ada nilai UKM sendiri itself tu di atas tu teras, dan prakasa ni adalah apa yang kita sediakan, bagaimana kita train pelajar dan sebagainya lah melalui sistem yang kita ada, termasuklah program pengajian. Kalau ada soalan boleh tanya, jangan anggap ni macam lecture pula. Jadi lecture ni macam boring sikit. Okay. So bagaimana kita nak melaksanakan program ini? Sebab at the end of the day, maksudnya kalau kamu final semester, awak tempoh pengajian 3 tahun. So by the end of semester 6 tu, akhir nanti, selain daripada sijil yang awak dapat degree diploma, degree awak akan ada satu sijil menunjukkan nilai diri graduan ni. Jadi awak boleh gunakan maklumat tersebut dalam tujuan application untuk permohonan kerja lah. Selain daripada awak menyediakan resume yang ada tu, awak boleh printkan maklumat tersebut dalam probably one piece of paper saja. Kita summarizekan value yang ada tu dalam sehelai kertas yang mungkin memberi impact yang tinggi kepada kamu. Okay. Pelaksanaan program ini akan bermula dari tahun pertama. Maksudnya semester ini dah bermula, walaupun saya rasa awal semester ni, jadi tak ada isu nanti dari segi macam lain buat lah, minggu keberapa baru nak beritahu. Kan? Apa kesan dia, nanti kita lihat. Hinggalah ke tahun akhir kamu. Maksudnya aktiviti ini sepanjang tahun pengajian akan dipantau oleh kamu sendiri, self-regulated system, dan akan dibantu oleh pemantauan juga oleh mentor. Jadi kerjasama, collaboration, activity, engagement dengan mentor perlu dilibatkan oleh kamu daripada awal lah. Saya dimaklumkan baru, bukan dimaklum, saya dah aware yang pensyarah dah pun menerima senarai pelajar-pelajar menti mereka. Dan perjumpaan mungkin minggu 9 nanti awak akan bersemuka dengan mentor kamu. Kalau mentor yang baik, dia bawa pergi makan kat luar, belanja makan dan sebagainya. Kalau mentor lagi baik, dia bawa pergi jalan jauh sikit lah. So, engagement dengan mentor akan membantu kamu dari segi perancangan untuk mencapai satu prestasi yang baik berkenaan dengan nilai diri kamu tu. Okey, jangan risau, adakah ianya merupakan satu program tambahan kepada pengajian kamu? Adakah ia akan mengganggu pengajian? Adakah ia mengganggu kerja-kerja tugasan dan sebagainya? Ianya tidak, sebab kita embed dalam pengajian kamu, embed dalam kursus kamu, embed dalam aktiviti co-curriculum kamu, which is kita recognize whatever activity yang you involve dekat college, dekat fakulti atau dekat luar UKM pun, kita terima aktiviti-aktiviti yang awak buat tu. Sebab ianya merupakan satu extra co-curriculum yang awak libatkan. Tahu kan kalau nak duduk college kena aktif. Kalau tak aktif di college, you duduk di luar lah, di Bangi. Tapi di fakulti, kalau you tak aktif, kita tak boleh buat apa-apa. Sebab kita tak ada satu mekanisme untuk menjadikan co-curriculum activity sebagai satu yang wajib. Kecuali di Kolej Kediaman. Dan ianya menjadi satu sukarela. Jadi kita ada pelajar yang do nothing, ada pelajar yang sangat aktif. Ada sampai wakil UKM, wakil negara pun ada. Jadi kalau aktiviti yang sebegitu kita tak recognize, di fakulti kita tak recognize dia dan kita tak embedkan dalam satu sistem yang mengambil kira pelajar-pelajar yang aktif dalam co-curriculum ataupun aktif dalam kerja-kerja kemasyarakatan dan sebagainya, ianya benda tu tak tertranslate
dalam evidence yang ada. So ada aktiviti yang kita laksanakan ni termasuk dalam kursus yang awak ambil. Jadi penilaian pensyarah dalam pemberian grade tu akan mengambil kira aktiviti-aktiviti tersebut. Jadi awak tak boleh melepas tangan lah. Tak payahlah markah 10% sahaja. Jadi tak payah buat. Tak payah buat, grade awak pun dah jatuh. Keterlibatan kita pun agak kurang lah dari situ. Penilaian kompetensi pelajar akan diambil kira dalam kursus-kursus tersebut. Kalau melibatkan kursus. Tetapi ada juga aktiviti yang dibuat oleh, yang dilaksanakan oleh pelajar, dibuat kalau dahulu sebelum ni. Kenapa kita perkenalkan program ini adalah disebabkan sejarah yang lepas lah. Pertama, pelajar tak aktif. Pelajar mungkin academically bagus, tetapi dari segi keaktifan kurikulum dia tak ada. Jadi bila kita ada seorang pelajar yang CGPA 4 flat, tetapi zero co-curriculum aktif, kita tak boleh nominate pelajar ni untuk menerima anugerah di peringkat universiti. Dan kalau kita tak buat sistem ni, di peringkat fakulti, Puan Rafidah pun tak boleh, ataupun Timbalan Dekan, kita tak boleh recognize siapakah pelajar yang dari segi co-curriculum, keaktifan co-curriculum dan perform better dari segi akademiknya, tanpa kita tanpa ada sistem yang ini, kita tak boleh dapat seorang kandidat yang baik, yang betul untuk mewakili fakulti, untuk kita calonkan di peringkat universiti. Sebab itu di peringkat universiti pun dia akan menggunakan mekanisme yang sama supaya memudahkan mereka mengenal pasti pelajar yang betul-betul layak untuk diberi anugerah pelajar diraja, anugerah diraja. Nanti masa convocation, kalau awak tengok minggu ni, Sabtu ni dah start convocation. First day convocation kita akan beri anugerah pelajar diraja kepada 2 orang pelajar. Okay, kalau dahulu satu ketika dahulu pelajar FEP selalu dapat anugerah diraja, tak kira, sama ada pelajar, sebab anugerah diraja ni ada 2, satu untuk Bumi Putra dan satu lagi Bumi Putra. So pelajar FEP kalau dahulu selalu bersilih ganti lah. Tetapi ketika 2017-18 tu kita dah somehow fakulti lain yang lebih menonjol. Dan mungkin kita tak ada mekanisme memantau siapa yang baik, itulah yang menyebabkan calon kita tak dapat. Okey, ada 4 komponen yang kita lihat. Yang pertama, personality. Kedua, kesukarelawan. Ketiga, keusahawanan. Dan yang akhir sekali adalah profesionalisme. Apa maksud ni? 4 perkara ni, 4 komponen nilai diri graduan ini, kita kenal pasti akan membolehkan mahasiswa kita dinilai dengan lebih baik, sebab kita menilai personality mereka. Adakah mereka ni pelajar yang mempunyai leadership yang bagus dan sebagainya. Nanti kita lihat komponen dia. Okey. Keusahawanan, mereka mempunyai ciri-ciri keusahawanan. Bukan kita kata kita nak you jadi usahawan. Ciri-ciri keusahawanan tu mesti ada dalam pelajar kita. Dia berfikiran kritikal, mereka inovatif dan sebagainya. Itu juga yang diperlukan oleh majikan. Kesukarelawan, kita tak nak pelajar yang terlalu ulat buku saja, tapi tak aktif dalam membantu masyarakat, for example. So kesukarelawan is salah satu daripada aktiviti yang boleh kita kata semua pelajar kita engage dengan komuniti. So yang ini adalah salah satu modul yang kita kaitkan dia dengan kursus subjek. So subjek yang berkenaan adalah subjek etika dan tanggungjawab sosial, Puan Rafidah. So satu subjek.
awak akan half of the semester you akan ada kuliah lah maksudnya. Dan the second half is more kepada aktiviti berkaitan dengan sukarelawan. Ya. Yang ini akan dibincangkan lebih lanjut oleh pensyarah yang berkenaan bila you tahun berapa tahun 2 you akan ambil subjek tersebut, ya. Okey. Okey. Ini adalah komponen ya. Kalau kita lihat yang personality dahulu, kita ada 3 perkara di situ. Objektif dia lah untuk membentuk mahasiswa yang berketerampilan dan bersahsiah tinggi. Bukan saja pakai smart, tapi dia mempunyai sahsiah yang tinggi. Sahsiah yang tinggi, hormat guru, hormat orang tua, memang kita hormat cikgu, ibu bapa dan sebagainya kan. Tapi kita kena juga hormat orang lain juga kan. Hormat majikan dan sebagainya. Itu yang kita cuba menilai kamu dari segi itu. So akan ada aktiviti untuk itu. Meningkatkan kemahiran komunikasi, lisan dan bukan lisan di kalangan mahasiswa. Apa dia? Kemahiran komunikasi lisan, tahulah bercakap kan? Bukan lisan. Body language pun orang boleh nampak kan. Tengok ni pun dah macam tu kan. Ngamuk kurang sabar dan sebagainya kan. So itu sebab dia ada satu subjek yang awak akan ambil yang mana dalam subjek tersebut akan melatih diri kamu lah. Kamu akan dinilai di situ. Memupuk mahasiswa yang berintegriti dan berkepimpinan. Berintegriti, tahu kan isu integriti ni dah amat besar kan. Sebab sampai kita keluar nanti bekerja dan sebagainya pun isu integriti kita kena jaga. Ada ikrar integriti tak? Ada dia orang masa 3M. Saya kena ada ikrar integriti, pensyarah, pekerja, majikan, ni semua ada. So pelajar pun kena integriti masa peperiksaan kan antara isunya. Kalau dulu awak dah masuk bersemuka jadi awak tak ada peluang lah untuk berlaku tidak integriti kan. Tapi masa awak periksa dulu ada kan, metikulasi, SCPM, isu integriti, menjawab peperiksaan online ni memang mencabar kan. Pensyarah pun naik pening juga kita nak menjaga macam mana nak monitor awak menjawab peperiksaan ni. So yang ini ciri personality adalah cara berpakaian, salah satunya. Make-up pun kita tak tahulah, saya tak tahu sama dia ajar ataupun tidak. So berketerampilan tinggi. Dia bukan classroom oriented, dia mungkin kita melibatkan industri untuk datang. Kita juga kalau last time kita buat collaboration dengan company, mereka akan straight away interview you dan terus dia boleh tawarkan pekerjaan. So yang ini mungkin di final semester kamu memang akan mengikuti satu program yang kita panggil exit program kan. Yang itu ada dalam sini. Profesionalisme dari segi sifat-sifat profesionalism di kalangan pelajar. Macam mana jadi seorang yang profesionalisme? Nanti awak akan diajarlah begitu. So awak kena sama ada you engage dengan actively involved dalam aktiviti co-curriculum so that you boleh kita rapatkan kamu dengan industri. Orang-orang industri akan datang sama ada dalam bilik kuliah awak, dalam kelas-kelas tertentu ataupun oleh dalam aktiviti co-curriculum, aktiviti PMFEP umpamanya ataupun kelab-kelab yang awak ikuti. Sama ada kalau boleh di fakulti lah. Mungkin di college saya tak aware what kind of activity kalau kita nak kaitkan dengan profesionalisme ni. Sebab di college tu you ramai kan, dari bercampur dengan fakulti yang lain dan keperluan dia mungkin berbeza. Tapi kalau engage di fakulti ni, kita dah memang tailored you kepada
program masing-masing. So contohnya, program perakaunan kita akan engage you dengan professional bodies. So awak akan berjumpa dengan accountant di luar sana, sama ada bekas pelajar kita ataupun partners of big firm dan sebagainya. Begitu juga program keusahawanan, kita akan engage kamu dengan pemilik-pemilik syarikat, keusahawan yang berjaya dan sebagainya. Itu biasanya kita engage. Okey, inilah melalui jaringan pelajar dengan industri. Meningkatkan keupayaan pelajar dalam mendapatkan kelayakan profesional, ini bukan saja kita beri kepada pelajar perakaunan, memang kita akan engagekan mereka dengan professional bodies, tetapi juga ada juga program-program macam Islamic Finance, Islamic Economy, pelajar-pelajar keuangan dan even pelajar-pelajar keusahawanan pun awak akan digalakkan untuk mendapat kelayakan profesional. Tapi kita tak make it compulsory. That is an option for you. Tetapi kalau you engage dengan aktiviti begini, that is a value added kepada kamu. Majikan akan tengok yang extra kan. Dia tak akan ambil yang sama-sama aje. Ni basic diri semua orang layak. Tapi dia mencari seorang yang mempunyai ciri-ciri yang lebih. Kesukarelawan, memberikan kesedaran kepada pelajar tentang aktiviti kesukarelawan. Volunteer so kalau banjir tu, satu grup daripada FEP dah pergi bantu. Kita nak macam tu lah. Okay. Memupuk rasa cinta kepada alam sekitar, yang ini pun kita dah pernah ada lah sebelum ini. Dia juga embed dalam satu subjek tu, etika dan tanggungjawab sosial. Menanam nilai kepenggunaan dalam kalangan pelajar dan amalan perkongsian ilmu kepenggunaan kepada komuniti. Ini lebih kepada kepenggunaan lah, isu-isu contoh apa, isu-isu macam produk yang tidak sesuai dan sebagainya lah, macam tu. So CAP kan, kalau awak tahu, Consumer Association of Penang, CAP. So persatuan-persatuan pengguna ni kita akan engage dengan kamu, sebab saya rasa ada subjek yang itu, Dr. Doris kan, yang aktif dalam CAP. Keusahawanan menghasilkan modal insan yang mempunyai ciri dan sifat keusahawanan. So orang yang jadi keusahawan yang berjaya tu, dia ada ciri yang tertentu kan. Kalau saya cakap usahawan yang berjaya, siapa nampak? Ramai kan? Ramai. Jadi tengok apa ciri yang ada pada mereka. Tak malu kan contohnya. Tak malu. Yalah, tak malu. You kena, you nak ni, you kena apa dia panggil? Kreatif. You kena bring in something yang new dan sebagainya kan. Itu keusahawanan. Meningkatkan kadar keboleh pekerjaan di kalangan graduan. So bila kita ada ciri keusahawanan ni, mungkin awak mempunyai individu mempunyai otak yang bergeliga sikit, dia dah set up own business contohnya kan. Dah ada yang ada business kat sini. Ada kan? Ada. Malu pula. Time ni lah nak promote produk. Pelajar kita pun ada dah. Akhirnya dia tak bekerja kat luar sana, dia buat bisnes dia sendiri. Contohnya kalau dia orang dah jumpa Cik Sabri. Belum nanti kalau awak pergi ke Pusat Nikah kat bawah tu, awak lalu kan kat bawah sana. Pernah lalu kat bawah sana? Ada satu. Tak pernah lalu kat atas je ya. Awak tak lalu kat bawah pun. Awak akan jumpa satu gerai pelajar kita. Dia sebab masa dia belajar tu, dia orang dah buat aktiviti. Satu lagi yang quick photostat tu kan. Kalau awak lalu nak pergi ke parking depan library tu kan, ada satu kedai photostat. Itu pelajar account husband and wife.
while they are studying accounting, dia dah buat dah kedai tu sebenarnya. So now they have company, dia ada kedai photostat yang lagi besar. Ini servis dia buat untuk pelajar, untuk you all. Yang kat luar tu kalau dekat roundabout nak tol kan, dekat situ. Dia ada pasar malam kat situ. Apa dia panggil pasar malam Pasar apa dekat situ. You akan perasan dekat Hospital An-Nur, somewhere that area ada satu company dia yang besar dekat situ. Tetapi ada seorang lagi, Cik Sabri yang kat bawah, dia ada kat bawah tu, tapi he has his own business yang sangat maju sekarang. Kalau baju-baju korporat tu, saya rasa yang Barisan Nasional pakai, dan itu mungkin dia yang sponsor. Bukan dia sponsor, ambil dengan dia lah. Dia tak malu, you know, you tak malu nak mencari klien dan tak malu nak ni. So itu ciri-ciri keusahawanan lah yang ada. Kalau malu je, tutup muka je, memang tak boleh lah. Kan? Membuka peluang kepada pelajar untuk lebih kreatif dan inovatif. Jadi ada juga kursus-kursus yang meminta kamu, contohnya membuat perniagaan, contoh subjek accounting, yang mana bila ada tajuk berkenaan dengan cost accounting contohnya, dia memerlukan kamu membuat bisnes. Lepas tu dia minta you all berniaga kat luar sana tu. Balik bila you belajar costing tu, you akan tentulah berapa cost per produk yang you buat, berapa cost you. At the end you akan kira untung. Balik dalam kelas balik you determine. Itu walaupun you belajar accounting, tapi sebenarnya ada elemen keusahawanan di situ untuk awak mencubalah ada talent ataupun tidak, mempunyai bisnes dan sebagainya. So dah lama sebenarnya 3 tahun sunyi sepi kan ruang dekat fakulti ni sebab COVID kan. Tak adalah aktiviti sebegitu. But now hopefully bila dah bersemuka ni, dia akan jadi meriah betul di bawah ni. Sekarang kita ada budi satu kios tu sahaja. Kalau dahulu penuh kat sini. Atas depan tu parking tu, that area penuh dengan aktiviti pelajar. That side pun dulu ada kedai makan. But now dah macam rosak sikit kan. That antara library dengan itu ada ruang-ruang business dulu that area. Tapi kita dah, sebab matlamat universiti dah berubah, jadi dia dah restructure balik. Ada soalan nak tanya? Tak, ni mesti tak faham lagi apa saya Bible ni kan? Tak faham lagi ya? Tak apa. Okay. So, kriteria personality, kepimpinan, personality. So, item yang pertama adalah berkenaan leadership, kepimpinan. Jadi, kamu perlu bagi setiap sesi tahun pengajian tu, awak mestilah engage dalam aktiviti persatuan yang ada dalam UKM. Sekarang dah ada. Dah masuk kelab perkaunan, kelab pengurusan, kelab keusahawanan, kelab pengurus, apa lagi kelab? Dah masuk engagement dekat kolej kediaman. Awak mesti engage kat sana dulu sebab nak ambil point untuk nak duduk kolej lagi. Kalau tidak, awak kena keluar. Tapi kalau kita buat macam tu dekat fakulti, awak tak engage dengan aktiviti kat kolej, kat fakulti, awak keluar daripada program kami. Macam mana? Kita tak boleh buat macam tu. Sebab itu ramai pelajar kita, dia aktif sangat dekat kolej, tapi fakulti tak tahu. Kita tak nominate dia sebagai pelajar cemerlang dari segi co-curriculum. Kalau tak ada sistem ini, kita tak tahu. Kalau ada sistem ni, kita boleh monitor dan kita boleh tahu siapa yang excellent dari segi balance lah, dari segi akademik dan juga co-curriculum activity. So, ini perkara yang perlu awak beri perhatian. Sepanjang tempoh pengajian awak kena menganggotai sekurang-kurangnya satu kelab. Jadi ahli pun, bukan saya kata jadi presiden kelab. Kan? Tapi kena aktif lah. Sekurang-kurang menjadi AJK bagi satu aktiviti di UKM, kita tak cakap di fakulti. Sebab aktiviti persatuan kat fakulti ni sikit je. Awak ada berapa? 1,500. Jadi that's why kita open. Maksudnya
Any activity yang you involve di UKM, kita terima. Tu saya kata senang je sebenarnya. Dan satu lagi subjek EPPD 1053 is pengantar pengurusan. You ambil subjek tu, you aktif dalam keperluan khusus tersebut, awak dapat grade sekurang-kurangnya C, awak dah dapat markah di situ. Tapi kalau awak dapat D, tak adalah markah di situ. Tapi markah tu akhirnya akan memberi kesan markah keseluruhan. Kalau awak tidak dapat certain point, awak tak dapatlah sijil ini. Memanglah kita kata tak guna pun kalau macam tu je kan. Sijil saja. Tapi dia ni adalah value added yang ada kepada kamu lah. Kalau awak aktif. Okey, komponen yang kedua. Macam salah tadi. Ni satu tu. Dua, komunikasi. Okey, so yang ini pun jangan risau sebab ianya adalah komponen dalam kursus EPPM 2014. Ke dah tukar grade? 3. Komunikasi. Business communication. Ada grade, dia orang punya kod 4 kredit. Okey. So yang ini you akan embed dalam kursus awak. Jadi buatlah semua aktiviti mock interview. Mock interview you akan ada dalam kursus tu akan ada latihan dari segi temuduga. Awak akan di-assess melalui tadilah personality tadi kan. Etika dan sebagainya. Situ ada di situ. Kamu akan dinilai di situ. Okey. Bagi pelajar BE, so pelajar keusahawanan ni mereka tidak mengambil komunikasi perniagaan. So dia ada penilaian yang akan dibuat oleh program. So jangan tak datang ke, jangan ponting dan sebagainya lah. Kalau tidak you akan hilang markah di situ. Okey, pemikiran kritikal. Ini pun embed dalam kursus awak yang mana kita latih awak untuk menjadi seorang yang kritikal. Baca surat khabar, just jangan baca Tan Sri XXX dilantik Perdana Menteri. That's it. Kena kritikal lah sikit kan? Kenapa dia dilantik jadi Perdana Menteri? So, itu yang perlu awak hadapilah di situ. Mungkin ada project paper, sebab setengah kursus dia ada project paper. Sarjana muda pentadbiran perniagaan dan sarjana muda ekonomi, you akan ada kertas ilmiah. So kertas ilmiah tu akan dinilai dan markah tu akan memberi kesan kepada pemikiran kritikal. So kalau awak dapat A, maksudnya awak seorang yang kritis. Cara ulasan dan sebagainya tu. Tapi kalau you dapat D, you ada masalah, pemikiran tidak kritis. Tak banyak berargue. Kalau kawan buat presentation pun terima je. Betul tak betul, you okay. Tapi kalau you seorang yang kritis, you akan banyak memberi cadangan, you akan banyak bertanya dan sebagainya. Okay. Bagi pelajar perakaunan, mereka akan ada satu subjek yang kita panggil integrated case study. Kajian kes integrasi. Yang ini kita akan beri awak, akan ada satu subjek itu bila you are in final semester, kita akan berhujah, berbincang tentang isu-isu dalam perniagaan yang berdasarkan kes. Yang betul lah. Maksudnya kita ada ringkasan maklumat sesebuah syarikat yang mana akan awak bincangkan, debatkan dalam kelas. So it's going to be critical di situ sebab dia accumulated information yang you dapat daripada kursus semua subjek yang you belajar. Dari tahun pertama sampai tahun 4 ataupun tahun 3. Dan awak akan applykan knowledge yang ada dalam membincangkan kes-kes perniagaan. Macam inilah, pelajar perubatan, mereka belajar teoretikal, lepas tu dia pergi praktikal, dia pergi jumpa pesakit kan. Kalau bisnes ni kita tak buat macam tu. Mana you nak pergi company mana kecuali you pergi praktikal lah. Tapi praktikal pun you just pergi buat
kerja-kerja yang telah di very structured to you. Tetapi bila ada case study ni, case paper, kita akan beri awak scenario of a business company dan perniagaan, dan akan ada ciri-ciri maklumat tambahan yang kita ada, yang kita minta you mengaplikasikan knowledge yang you dah dapat dalam, kalau subjek perakaunan, mungkin subjek perakaunan, kalau pengurusan ekonomi dan sebagainya. So di situ kita menguji critical thinking yang you kena guna ataupun apply. Ada soalan? Oh, ni tak critical ni. Ke tak faham pakcik ni bebel apa entah. Ada soalan yang DK4 boleh tanya soalan ke? Ha? Oh, okey. Yang di DK4 ada soalan? Ke nak kumpul tu baru nak tanya soalan kau punya kat saya? Okey. E-ticket. E-ticket ni apa? Tiket bas ke apa ke? Ini adalah satu program yang kita beri latihan kepada pelajar untuk beretika dalam serba-serbi lah. Beretika dalam serba-serbi. Dan juga kita test di sini dari segi pemakaian, pakaian, you dress up, how you dress up, how you make up, how you makan, macam mana you duduk kat meja. Itu kena belajar. Jangan macam pergi kedai mamak je tarik kerusi duduk. Kan? Itu tak beretika lah. Jadi itu pun akan kita lihat dan kita uji. Kita bagi knowledge melalui satu program yang kita panggil Exit Program. Exit Program adalah program akhir semester yang kita wajibkan kepada pelajar tahun 3 dan tahun 4 yang nak graduate tu. Mereka di semester akhir, mereka akan melalui satu program yang kita panggil Exit Program. Dan ada aktiviti ni dulu kita collaborate dengan Career UKM. Exit Program ni juga dulu kita terlibat juga dalam minggu apa? Di peringkat UKM tu. Carnival Kerjaya kan? Carnival Kerjaya pun ada juga di situ sebab dia akan ada talk dan sebagainya lah. Kita bawa industri to come in dan mereka akan, kalau ada, dia akan ajarlah macam mana. Dulu kita ada gitu kan, kita cuba buat dinner untuk you all. Lepas tu dia akan, kita tengok you apply atau tidak apa yang you belajar ketika dalam program ni. Kena pakai, bila kita kata dinner, kena makan, kena pakai baju untuk, you pernah lah kan kat college, matrikulasi ada kan? Sekolah pun ada kan? Ada. Cuma belajar ke tidak? How to dress up. Mintaram je Okey. Dan akhir sekali, perkara-perkara aktiviti yang tadi tu, awak kena uploadkan dalam sistem yang nanti saya akan tunjukkan sistem dia yang kita panggil sistem Antigrad. Dan pembuktian aktiviti ini adalah aktiviti yang ni adalah kerjasama FEP dengan UKM Career. Kalau awak pergi Pusanika, level bawah dekat pejabat PM UKM kan, ada ATM Bank Islam. Sebelah sini ada satu pejabat dalam kaca tu. Itu pejabat dia. Okey. Ini keusahawanan. Okey, ada aktiviti yang dibentuk untuk kamu, dan ini satu subjek yang wajib awak ambil. Asas keusahawanan. Dah ambil kan semester ni? Belum? Tak ambil lagi? Semester depan lah kot. So akan ada aktiviti dan grade-nya akan memberi kesan kepada program ini juga. So kalau ada, awak kena ambil gambar lah. Aktiviti yang awak buat tu kena sebagai pembuktian. Kalau ada sijil, upload sijil. Kalau ada gambar, upload gambar.
So kena ambil. Jangan risau orang tak kata asyik-asyik selfie dan sebagainya tu, tak apa. Tujuannya kita faham untuk keperluan program ini. Okey, tadi saya cakap pasal kesukarelawan, ada subjek di situ, etika dan tanggungjawab sosial. Saya mention ada 7 minggu kerja khusus, dan dalam minggu yang berikutnya you akan ada aktiviti sukarela. Dulu kita pernah ada projek gelandangan kan. Pelajar kita pergi ke jalan Tengku Rahman. So that kind of activity yang you buat. Dan kadang-kala pensyarah pun akan turut serta dengan kamu. So seronok aktiviti, jangan rasa takut. Aktiviti yang amat menggembirakan awak. Okey, ini pun kena naik, muat naik lah. Jadi kena ada bukti keterlibatan awak. Okey, latihan industri adalah sebahagian daripada komponen profesionalisme. Jadi pelajar-pelajar accounting, pelajar-pelajar pentadbiran perniagaan dan pelajar ekonomi, mereka perlu melalui latihan industri. Accounting 6 bulan, BBA dan BEI 4 bulan. 9 minggu, berapa minggu? 4 bulan. Pelajar keusahawanan tak ada. So apa ada untuk mereka? Mereka ada program yang lain spesifik untuk mereka sesuai dengan pengalaman dengan usahawan lah kot, saya rasa. Engagement. Kamu akan di-engagekan dengan usahawan, dan kamu juga akan di-engagekan dengan, contohnya awak akan diajar tentang bagaimana untuk mendapatkan dana untuk perniagaan dan sebagainya, ataupun bagaimana nak menubuhkan syarikat dan sebagainya. Itu adalah antara aktiviti lah yang kamu akan terlibat. Sama juga saya rasa semester ni you ambil EPP, prinsip perkawanan kan. Nanti akan ada satu projek yang memerlukan awak set up a company. Dah ada briefing hari tu? Ada di situ. Awak kena set up company, awak kena buat transaction, accounting transaction, business. You kena create transaction, awak kena prepare financial statement dan sebagainya. Awak akan software tertentu. Betul? Tak betul? Tak ada? Oh. Ada, nanti awak kenalah. Saya mengajar subjek tu tahun sebelumnya. Okey, ada juga pelajar yang ada peluang untuk mendapat sertifikat, additional certificate yang saya kata tadi. Kalau you ambil bagi pelajar perkawanan, bila mereka di tahun 3 dan tahun 4, mereka boleh sit for professional paper. Contohnya ACCA, you boleh ambil 2 paper. Kalau program kita, accounting, you akan dapat exemption maximum, so you cuma ada 4 paper professional. So out of that 4 paper professional, masa you study tahun 3, tahun 4, awak boleh ambil 2 paper professional. So that akan memberikan awak nilai tambah. Bagi pelajar Islamic ekonomi dan juga finance, mereka ada berpeluang untuk mengambil sijil akif. Ini collaboration dengan IPFIM kan? IPFIM. Islamic Bank. Apa entah saya pun tak ingat dah, IPFIM. So ini ada peluang. Tapi kalau pelajar lain nak ambil je, tak ada masalah. Bukan terikat kepada pelajar Islamic ekonomi dan pelajar finance saja. Kalau you all nak cuba try test, bolehlah. Okey. Tempoh pemantauan saya mention tadi, sepanjang pengajian awak 6 semester atau 8 semester. Pemantauan kendiri oleh pelajar, maksudnya you kena sendirilah tengok you nak ambil, nak involve dalam aktiviti apa dan sebagainya, itu terpulang kepada awak. As long as dia memenuhi 4 komponen tadi. Kalau tak pasti mungkin boleh tanya mentor, kalau tak pasti pun mungkin boleh tanya Puan Rafidah dan juga Ketua HESA Dr. Syifa. Tak ada. Ada aktiviti yang memerlukan pengesahan. Jadi pengesahan tu boleh dibuat oleh mentor. Kalau aktiviti tersebut dah embed dalam kursus,
ianya akan disahkan oleh pensyarah lah. Maksudnya pensyarah akan bagi grade, itulah kita terima sebagai aktiviti penilaian yang telah dibuat oleh pensyarah bagi aktiviti keterlibatan awak dalam aktiviti. Okey. Dan mungkin penolong dekan HEPA, Dr. Syifa. Okey. Dan akhirnya kita akan hasilkan satu sijil, sertifikat yang menunjukkan pencapaian nilai diri awak. So dia adalah grade dia, kalau cemerlang apa? A lah kan. B, C, D. Tapi dia tidak memberi kesan kepada grade akhir PNJK awak lah. Jangan risau yang itu. Cuma kalau pelajar tak capai, maksudnya awak tak adalah sertifikat tersebut. Tak ada endorsement daripada fakulti tentang co-curriculum activity yang awak terlibat. So ni final semester tempoh pengajian awak. Okey. Ini sistem. Ada soalan sebelum saya pergi ke sistem? Bawa, you ada handphone, you ada iPad ke apa, boleh cuba pergi ke website ni, tengok macam mana awak nak guna sistem tersebut. Saya rasa friendly, hanya beberapa orang je boleh access. Jangan risau, pensyarah, mentor awak, Puan Rafidah lah. Puan Rafidah yang akan memantau, kita ada staff yang akan melihat dalam sistem ni. Dan kalau awak telah mencapai tu, awak akan dapat warna hijau. Kalau awak tak capai, maksudnya ada lagi 10% awak tak capai. Jadi bagi setiap komponen tu, tadi 4 tadi, setiap komponen kita berapa markah? Kalau awak lihat personality, 40 markah. 40%. Maksimum, minimum 20 Jadi jumlah bagi profesionalisme tu sepatutnya 40. Jadi mungkin awak dah capai 27%, awak dah capai. Awak ada lagi 12% belum capai. Dan di mana awak tak capai, ini yang merah ni, komponennya. So dia macam friendly supaya because dia dah tunjuk kamu kat mana you kurang. Jadi nanti you fokus lah untuk semester berikutnya. Jadi mungkin awak tak perlu risau pasal bila aktiviti tersebut berkaitan dengan kursus. So kursus insya-Allah kalau awak dapat ABC sampai C tu awak lulus lah. Awak akan dapat lampu hijau. Tetapi kalau yang then you boleh actively involve yang lain. Komponen tadi ada kan? Tengok balik dekat kita punya garis apa dia panggil tadi? Modul lah. Sorry, Puan Rafidah. Manual. Dalam manual ni sepatutnya ada dalam sistem. Dah siap belum? Sekarang kita masuk dalam website dekat fakulti. You akan pergi ke website fakulti, you akan nampak juga ND-Grad tu, dia akan ada manual dia. Dan dalam yang sistem tadi tu pun ada. So pensyarah akan assess maklumat yang sama, kita boleh nampak, kita boleh pantau lah. Maksudnya dalam kes ni, mentor boleh nampak maklumat awak. Awak tak boleh nampak maklumat kawan yang lain. So jangan risaulah. Kerahsiaan tu terjamin insya-Allah. Kecuali ada yang pandai godek, dia ubah yang kawan dia punya, pindah kat dia ke. Ada orang pandai. Dulu ada kes, Puan Rafidah. Dia boleh ubah grade kawan dia. Yang buat kerja tu tahu siapa? Budak perempuan. Yang kena tu tahu siapa? Budak lelaki. Dia dah grade, dah settle, tiba-tiba grade tak ada, hilang. Dah Puan Rafidah pun dah pening, macam mana ni hilang. Ada buat macam tu. Dia dengki ke, dia apa, tak layan ke. Kan? Dia jadi macam tu. Saya jadi, siapa-siapa jadi timbalan dekan tu, benda-benda macam tu. Tak terfikir dalam kepala ada orang boleh buat macam ni. Ada orang buat. Dan tambah-tambah budak perempuan tu yang saya mana dia belajar. Senang je, Google je.
Benda tu ada, macam mana you nak assess saya pula mengajar kamu. Tapi boleh. Itu cerita. Okay, so ini keusahawanan. Maksimum dia 20% je. So dah ada dua perkara je lah situ. Aktiviti, apa ni? Tak tahu. Awak tengok, awak ada tengok kan? So, jadi you akan fokus lah yang mana yang merah saja. Yang hijau dah capai, ya. Ini apa pula? Ini penilaian. Para Fida boleh jelaskan tak yang ni? Ini dah pergi ke sistem. Ada bukti-bukti lah kot ni. You akan upload dan sebagainya kan? Dan akan disahkan oleh pensyarah dan disahkan oleh mentor dan sebagainya. So, saya rasa kalau grade subjek ni, tak perlu nak risaulah sebab kita akan, sistem ni dia akan tarik daripada sistem yang lain. Sistem tu boleh tarik daripada sistem mentor-mentee, sistem tu boleh tarik daripada iStar. Ini pun antara perkara yang you perlu aware lah bila you nak involve, katakan you nak buat aktiviti, aktiviti tersebut perlu mendapat kelulusan universiti. Awak kena upload maklumat aktiviti, awak kena buat working paper dan sebagainya tu, awak perlu upload dalam kita panggil iStar. Satu sistem yang mana, cuba cari, mesti jumpa juga dalam you punya co-curriculum tu. So biasanya kalau persatuan-persatuan pelajar tu setiausahalah akan actively involved di sini. Dan iStar ni kalau you buat projek kelab akan disahkan oleh penasihat kelab. Okay. Kalau you buat aktiviti ni, kadang-kadang pensyarah dia minta, dia lantik seorang pelajar jadi ketua, tolong sediakan kertas kerja untuk tadi, untuk kesukarelawan, aktiviti kesukarelawan. Jadi awak akan upload dan akan disahkan oleh pensyarah awak. Jadi itu antara aktiviti. Kalau you buat aktiviti tersebut di kolej kediaman, siapa yang akan sahkan? Mentor. Kalau aktiviti dekat kolej, mentor. Okay, so you kenalah jumpa mentor selalu, perkenalkan diri dan sebagainya tu. Nanti mentor bawa lah ajak pergi pasar malam ke apa ke. Habis. Okay, ni penilaian. Jadi awak pun boleh, saya kata tadi awak boleh pantau sendiri diri awak, katakan awak dah buat dah semua tu, awak dah upload tapi tiba-tiba hilang. Jadi itu kena jumpalah Puan Rafidah, ataupun kita boleh semak dengan PTM lah, Pusat Teknologi Maklumat, yang akan membantu kita. So make sure semua awak save dan sebagainya lah, dan awak kena exit betul-betul, keluar daripada sistem betul-betul. Dan tu ada arahan, semua PDF sahaja. Jadi you kena PDF kan dahulu. Kalau gambar pun PDF kan. Okay. Okay, pertanyaan ni dah PM ke Dr. Syifa? Tu. Dr. Syifa Muhammad Noor adalah penolong dekan hal ehwal pelajar dan alumni. Okay. Puan Rafidah, sekretariat, dan juga Puan Noni yang menjaga sistem Antigrad ni lah. Jadi dua orang ni yang you perlu, pejabat mereka di tingkat 4, Prasis Wazah. Dr. Syifa duduk kat situ ke, ada bilik dia? Oh, bilik pentadbiran Dr. Syifa di tingkat 6, pejabat kedekanan, pintu sana, pintu sebelah kiri. Okey, terima kasih. Ada soalan? Tak ada. Biasalah ya. Faham ya. Siapa nama?
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Anas bin Ahmad Tarmizi dari jurusan ekonomi. Jadi saya nak tanya mengenai apa? Sebagaimana kita tahu yang NGRADE ni adalah satu sistem yang untuk menjamin kebolehpasaran keraduan. Jadi saya nak tanya macam contoh usaha-usaha dari Fakulti Akademik Pengurusan, apa contoh usaha macam contoh ada program intervensi dan pusat kecemerlangan industri kan. Jadi kalau untuk fakulti ni apa jenis usaha yang ada? Good question, saya tak cakap tadi. So intervensi dia itulah tadi, pemantauan di peringkat pemantauan dibuat oleh mentor. Setiap semester dia akan monitor. Akhir semester 1 ni kita akan lihat you dah capai ataupun tidak yang awak dah capai atau tidak. Kenapa tidak? Hilang tu. Sorry. Mentor akan lihat, mentor akan capai, mentor akan warning pelajar lah. Dan kita sebenarnya kita tak sepatutnya dia ada setiap semester tu berapa Excel kan, saya tak tunjuk. Saya tunjuk Excel. Kita setiap semester you kena ambil. You kena ada aktiviti yang you involve so that by third semester ataupun third year, second semester atau saya tak sure second semester, sebab pelajar BBA dia pergi practical end of the semester kan Puan Rafidah. BBA dengan ekonomi dia pergi practical, lepas tu dia terus kerja kan. Jadi dia tak jumpa dah mentor. Jadi perkara tu perlu settle di semester ke-7. Semester ke-5. Sebab dia 3 tahun kan. BBA, ekonomi, dia akan dipantau di semester, maksud dia you kena make sure by semester 4 tu you kena set, you dah monitor. Paling lewat lah tu. So that pada semester akhir tu you kena, kalau tak cukup memang you kena itulah, jenuh you. You boleh graduate tapi you tak dapat sertifikat itu. Kita tak mengikat you, kita tak tahan you sebab you tak capai yang ini. You dah capai PNGK you, syarat semua subjek yang ada tu kan, struktur program tu dah ada, awak boleh graduate tapi awak tak dapat sertifikat ni. Jadi pemantauan saya mentor. Jadi mentor mungkin boleh tegur awak di semester yang pertama sebab you akan ada setiap semester kita minta ada minggu dia kan Puan Rafidah. Jom minggu-minggu tu lah. Mungkin kita akan remind mentor juga untuk remind pelajar. Ataupun biasanya Puan Rafidah akan naik juga maklumat untuk aktiviti-aktiviti bersama mentor dan mentee ni. Okey, ada lain? Kita tak tunjuk gambar-gambar yang lama-lama, aktiviti yang lepas-lepas kan. Siapa dah jadi ahli AJK dalam persatuan yang ada di fakulti? Dia orang dah ambil kan ahli-ahli kelab perkaunan, kelab pengurusan. Ada soalan? Tak tanya. Hopefully end of tempoh 3 tahun, 3 semester tu semua angkat tangan. Sekarang malu-malu lagi. Ada nak tanya? Tak ada, jelas ke dah nak balik, ada kelas ke apa ke? Tak ada, kalau tak ada bilik satu lagi ada soalan. Di K4 ada soalan tak? Inilah new teknologi. Dulu tak ada kamera duk ikut saya bergerak sana sini kan. Ini boleh gerak kan? Angkat tangan kan? Ikut lah. Tapi awak dapat dewan kuliah yang cantik, yang baru. Dewan kuliah ni lah yang saya belajar dulu. Tapi bukan macam ni.
Lama dah. Ada bapa siapa student UKM? FEP? Ada? Ada, sebab kawan-kawan saya ada kontak saya, anak saudara dia apply, anak dia apply. Ada, tak ada? Okey, terima kasih.